Kita harus pegang kepada orang yang tepat, pegang kepada kenyataannya, tidak berubah-ubah. Kita tak berubah. Kalau kita kata kita tak terima hukum hudud sebuah parti politik, kita masih tak terima. Hukum hudud Allah kita terima. Dan dalam hukum hudud Allah yang ditekankan dalam Al-Quran berkali-kali, saya bilang 43 kali, dan banyak lagi ayat berkenaan dengan jangan kita zalim. Dalam Quran disebut apabila kamu hukum, hukumlah dengan adil. Ini kehendak agama Islam. Apabila hukuman itu tidak adil, maka dia tidak Islam. Apabila hukuman itu disebabkan oleh kepentingan politik duniawi, itu bukan Islam. Sebab itu kita tolak hukuman mereka. Kita pegang kepada hukum Allah. Hukumlah dengan adil. Kata dia orang Islam saja akan kena hukum hudud. Orang bukan Islam tak kena hukum hudud. Kerana takut orang Islam marah, tak undi mereka. Jadi orang Islam tak kena hukum hudud. Jadi dua orang berpakat. Ini orang pakatan, dia pakat lah kan. Dua orang pakat, satu Cina, satu Melayu. Melayu tu beragama Islam lah. Kedua-duanya pergi mencuri, kena tangkap, dihukum oleh PAS, satu potong tangan. Yang Melayu potong tangan, yang Cina kena 2 bulan jail. Oh, seronok lah dia. Tapi adil kah? Tak adil. Tak adil. Kalau kita nak kena hukum, kena sama. Sebab itu kita utamakan keadilan. Kerana ini 43 ayat menyebutkan apabila kamu hukum, hukumlah dengan adil. Berkenaan dengan potong tangan, ini satu ayat saja. Yang diutamakan oleh agama Islam ialah keadilan. Dan kita di Malaysia ini memang cuba melakukan yang adil. Inilah yang kita katakan menerap nilai-nilai Islam. Menerap nilai-nilai Islam, iaitu kita pegang kepada hukum hudud Islam, tetapi kita laksanakan hukum itu secara adil. Supaya siapa saja yang melakukan jenayah yang sama, kita kena hukum yang sama juga. Tak boleh hukum berlainan. Ini secara terbuka buat kenyataan kami akan hukum orang Islam macam potong tangan. Orang bukan Islam 2 bulan jail. Patutkah macam itu? Adilkah macam itu? Kalau zalim, itu bukan Islam. Sebab itu nak tuduh kuno kerjaan ni tak Islam, kafir semua ni, saya ni kafir lah kononnya. Wah, bukan mudah. Nak hukum kafir tu pun kita kena hukum dengan adil. Dalam Islam bukan boleh dengan sewenang-wenangnya kata, oh 3 million orang UMNO ni semua kafir. Wah, bukan main lagi. Dia tanya saya bila, adakah dia ada penyelidikan tentang apa yang saya lakukan. Saya tak semayang lah, saya tak potong lah, semua macam-macam. Apa saya gelap? Bukan dengan mudah kata, oh orang UMNO ni semua kafir. Bolehlah kita buat macam itu? Tak adil. Tak adil, tak Islam. Sebab itu kita dalam kerjaan pada masa saya ingat pada masa sekarang ni pun, kita pegang kepada keadilan dalam Islam. Bukan Islam secara buta tuli nak potong kepala orang, nak gecam orang apa semua, tak. Sebelum kita buat apa-apa, kita mesti lakukannya mengikut kehendak agama Islam. Dalam melaksanakan hukum, kita mesti pegang kepada keadilan. Bukan hukum saja penting. Saksi pun bukan selalu nak dapat 4 orang saksi yang tak ada dosa besar. Kalau nak tahu cari 4 orang saksi yang tak ada dosa besar, payahlah sikit.
banyak daripada kita ni ada juga dosa ni, banyak yang tak boleh jadi saksi. Lagipun kalau kita 4 orang dua tengok satu wanita kena rogol, pati je. Apa dia buat? Tak tolong. Itu berdosa tu, dia berdosa besar lah. Tak boleh jadi saksi. Jadi kadang kerap kali lah tak ada lah 4 orang tu. Jadi kalau tak ada 4 orang, apakah kita nak kata dia tak kena rogol, sedangkan dia tahu siapa yang buat kat dia? Tak boleh. Dalam Al-Quran disebut bukan saja saksi yang diperlukan, bukti-bukti lain juga diterima dalam Al-Quran. Berkenaan dengan Nabi Yusuf dan dengan Zulaikha, kita bila ada perkahwinan, selalu dalam doa-doa kita sebut seperti Adam dengan Hawa, Muhammad dengan Khadijah, dengan macam-macam lagi, termasuk juga Yusuf dengan Zulaikha. Kita tahukah Zulaikha bukan isteri Yusuf, dia isteri Fir'aun. Yusuf ni Nabi, dia lari daripada Zulaikha yang cuba nak ni lah, tarik dia suruh buat benda yang tak baik. Bila dia lari, Zulaikha dia kejar dia, dapat baju dia, tarik baju dia sampai koyak di belakang pasal dia tengah lari. Jadi kerana koyak di belakang itu, maka dalam Quran disebut bahawa bukan Yusuf yang mengejar Zulaikha, tetapi Zulaikha yang mengejar Yusuf. Ini kerana koyak di belakang. Itu bukti. Tak ada 4 orang saksi. Diterima dalam Islam. Jadi sekarang ni kita kalau terima lah ni sistem pakai DNA, ambil darah orang tu sikit, darah orang ni sikit, kita buat bandingan, tengok, betul lah, ini dia punya lah. Lepas tu kita salahkan dia lah. Ini koyak baju pun diterima dalam Quran sebagai bukti kesalahan Zulaikha. Tetapi sebaliknya, kita ini sekarang ni nak ada 4 orang saksi supaya rogol dapat terlepas. Kerana dia, bila orang tu tuduh kata dia yang lakukan kesalahan itu, dia tanya mana saksi? Tak ada saksi. Tak apa, tak ada saksi, ini tuduhan palsu lah. Kita kena dera wanita itu, kena sebat 80 kali pasal dia tuduh orang tanpa saksi. Tapi itu bukan kehendak agama Islam, itu kehendak kita. Kita nak dera orang wanita aja. Yang lelaki ni, yang ni terlepas. Baru ni berlaku di sebuah negara Arab, orang Pakistan yang melakukan kejadian itu, dia terlepas pasal wanita itu tak ada saksi. Betulkah itu kehendak agama Islam? Dia tak adil. Kerana orang itu tahu siapa yang lakukan kepada dia. Lepas itu kalau wanita itu kemudian hamil dan melahirkan anak, tuduh dia berzina, doa dia, kita kena kejam dia dengan batu. Itukah yang dikatakan keadilan dalam Islam? Tak, ini keadilan dalam parti orang tu saja, bukan ni. Sebab itu jangan kata kita tak nak laksanakan hukum Islam dalam Malaysia ini. Kita laksanakan dengan berpegang kepada kehendak agama Islam. Apabila kamu hukumlah dengan adil. Sebab itu kita cuba sedaya upaya kita untuk melakukan kehendak agama Islam. Dan kehendak agama Islam ialah supaya kita tolong menolong sesama kita, terutama sesama orang Islam.